Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, saya Nora. Salam perkenalan daripada saya di Jurnal Nora. Bermula daripada PKP yang pertama dahulu, Nora melihat para pendidik semua sangat kreatif dan berinovatif dalam menghasilkan bahan-bahan pembelajaran secara digital. Tahniah kerana tanpa mengira waktu dan tenaga, para pendidik semua akur dan peka dengan keperluan pendidikan pada masa kini. Tahun 2021, sedar tak sedar, kita telah pun menambah satu lagi kompetensi dan sumbangan perkongsian ilmu melalui platform media sosial. Di sini, Nora ingin menginfakkan pengalaman dan pengetahuan Nora bagaimana nak berjaya sebagai seorang guru cemerlang dan pensyarah cemerlang untuk tahun 2021 dan seterusnya. Nak tak? Namun, sebelum kita fokus kepada persediaan untuk permohonan guru cemerlang dan pensyarah cemerlang, Nora ingin menceritakan 10 punca kita gagal dalam permohonan sebagai guru cemerlang dan pensyarah cemerlang. Yang pertama, tentulah tidak memenuhi keperluan syarat umum dan juga syarat khusus. Jadi apakah itu syarat umum dan juga syarat khusus? Syarat umum termasuklah kita telah pun sah dalam perkhidmatan, calon memangku tidak layak, bebas daripada tindakan tata tertib, wajaran prestasi lebih daripada 80%, telah pun mengisytiharkan harta dan lulus tapisan keutuhan dan bebas daripada senaran peminjam tegar pendidikan. Untuk syarat khusus pula, dia merujuk kepada pengalaman kita dalam bidang kepakaran mengikut jumlah tahun. Contohnya, daripada grade DG41 ke DG44, 4 tahun pengalaman dalam bidang kepakaran, 44 ke 48, 3 tahun, 48 ke 52, 2 tahun, 52 ke 54, setahun dan 54 ke grade Hasi setahun. Okey. Namun, syarat khusus ini akan sentiasa berubah berdasarkan kepada pengalaman Nora sendiri apabila memohon untuk grade Hasi 2 tahun lepas. Calon itu perlu ada pengalaman ataupun pernah diperakui sebagai guru cemerlang dan pensyarah cemerlang sebelum ini. Jadi, kalau ada di antara kita yang tidak pernah diperakui sebagai guru cemerlang atau pensyarah cemerlang, mereka ini tidak layak untuk memohon untuk grade Hasi. Maksudnya, para pendidik perlu menilai dan mengaudit diri adakah kita telah pun memenuhi syarat yang pertama tadi, iaitu syarat umum dan juga syarat khusus. Dan Nora fikir jemaah nazir akan menilai dan meneliti syarat ini dahulu sebelum mengambil tindakan seterusnya. Yang kedua, borang yang kita isi itu tidak cukup dengan maklumat yang diperlukan. Yang ini sangat sayang ya, kerana inilah peluang kita untuk memberikan maklumat-maklumat yang terbaik kepada jemaah nazir untuk penilaian seterusnya. Jika ada waktu yang panjang, mungkin pegawai-pegawai daripada jemaah nazir akan menghubungi kita menyatakan bahawa borang kita tak lengkap. Tetapi jikalau permohonannya ramai, mereka tak sempat untuk menghubungi kita, dah tentulah borang kita itu akan diketepikan kerana tidak memenuhi syarat ataupun tidak lengkap dengan maklumat yang diperlukan. Sayang bukan? Yang ketiga, kurangnya maklumat ataupun evidence yang berkaitan dengan aktiviti kecemerlangan kita. Maksudnya dekat sini, kita tidak melaporkan aktiviti-aktiviti terbaik kita. Ya? Kita hanya melaporkan aktiviti yang biasa-biasa sahaja. Jadi, apabila ada persaingan daripada pemohon-pemohon lain, dah tentulah kita ni agak ketinggalan, ya. Ada tapisan awal. Jadi sebaik-baiknya Nora cadangkan bahawa kita melaporkan aktiviti ataupun program-program yang kita buat di peringkat yang paling bagus.
peringkat yang paling tinggi, mungkin di peringkat kebangsaan, mungkin di peringkat antarabangsa ataupun di peringkat negeri dan sebagainya, ya. Yang keempat, ketidakseimbangan kompetensi kita sebagai calon guru cemerlang dan juga pensyarah cemerlang. Mungkin kita memfokuskan kepada sumbangan perkongsian ilmu dalam Google Meet, dalam platform media sosial, dalam webinar dan sebagainya. Atau kita mungkin memfokuskan kepada penghasilan bahan-bahan pembelajaran melalui YouTube. Okey, baik, itu betul, itu ada. Tetapi itu adalah hanya sebahagian daripada komponen kompetensi yang diperlukan oleh calon guru cemerlang dan pensyarah cemerlang. Jadi, apakah komponen yang seimbang untuk calon guru cemerlang dan juga pensyarah cemerlang untuk kita laporkan? Tentulah, satu, inovasi. Kedua, anugerah-anugerah yang pernah kita terima di peringkat tertinggi. Kemudian, sumbangan profesional kita dan juga peningkatan profesionalisme kita. Dan yang penting juga ialah bagaimana kita melaporkan kajian-kajian tindakan dan juga penulisan yang pernah diterbitkan. Jadi keseimbangan kesemua komponen ini perlu untuk kita dapatkan satu komponen utama kompetensi sebagai calon guru cemerlang dan juga pensyarah cemerlang. Yang kelima, kurang mahir ataupun kompeten dalam prinsip pedagogi. Yang ini sangat-sangat penting, ya, sangat penting kerana ini adalah asas utama penilaian yang dilakukan oleh jemaah Nazir. Jadi maksudnya kita kena melihat kembali, mengulang kaji prinsip-prinsip pedagogi yang sesuai kita amalkan, kita sampaikan kepada anak didik kita. Apatah lagi dalam waktu PKP ini kita melaksanakan kaedah PDPR. Bagaimana pelaksanaan PDP itu dilakukan secara maya. Jadi perlu ada prinsip, kaedah, teknik yang sesuai dan menarik. Dan ini adalah antara kelemahan utama kita yang boleh menyebabkan kita tidak layak untuk diperaku sebagai guru cemerlang dan juga pensyarah cemerlang. Yang keenam, kurang peka dan sensitif dengan isu dan juga dasar pendidikan negara. Yang ini kita kena tahu apakah isu semasa dalam dunia pendidikan, apakah dasar-dasar yang relevan yang diguna pakai pada ketika ini. Jadi kita sebagai calon guru cemerlang dan juga pensyarah cemerlang kena sentiasa peka dan membaca semua isu dan juga dasar ini, kerana biasanya pihak jemaah Nazir apabila mereka ini datang menilai kita, mereka akan bertanya, tidaklah soalan seperti pertanyaan begitu, ya, tetapi mungkin berbual-bual sekaligus menyatakan apakah isu, apakah dasar secara tidak langsung. Ketujuh, kita kurang persediaan untuk penilaian dan juga pencerapan oleh jemaah Nazir. Ya, maksudnya kita perlu menyediakan satu dokumentasi yang lengkap, kemudian perlu ada inisiatif untuk menyediakan satu aktiviti PDP yang sangat menarik, yang luar biasa, yang nampak semua prinsip dan aktiviti pedagogi itu sendiri. Dan perlulah ada sesuatu yang wow dalam penilaian ataupun pencerapan itu sendiri, ya. Jadi inilah antara kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan aktiviti pemantauan Nazir apabila melakukan aktiviti PDP, sama ada secara konvensional maupun secara dalam talian. Jadi kita akan nampak kekurangan PDP itu agak hambar dan bersifat sehala sahaja. Yang ke-8 ialah komunikasi. Komunikasi sebagai calon guru cemerlang dan juga pensyarah cemerlang perlulah kita kata sangat bagus, kerana guru cemerlang dan juga pensyarah cemerlang ini adalah seorang suri teladan ataupun role model yang menjadi pakar rujuk ramai
pihak ramai guru-guru lain ya. Jadi dalam konteks ini, komunikasi dapat dilihat apabila aktiviti pemantauan itu dilakukan oleh jemaah nazir melalui mungkin sesi berbual-bual ataupun sesi temu bual, ataupun pihak nazir itu dapat melihat dari segi bahasa badan kita, bahasa tubuh kita ya, ataupun body language kita, cara kita bercakap, cara kita berfikir, cara kita menggerakkan tangan dan macam-macam lagi. Semua perlakuan-perlakuan komunikasi itu dapat dinilai oleh jemaah nazir secara langsung. Yang kesembilan ialah PDP. Okey, ini adalah antara komponen yang sangat penting dan menjadi keutamaan kita sebagai guru cemerlang dan juga pensyarah cemerlang. Ya, memang kita bagus memberikan sumbangan kepada pihak luar. Kita bagus juga dalam menghasilkan bahan-bahan PDP dalam kompetensi yang lain. Tetapi yang utama sebagai seorang guru cemerlang dan juga pensyarah cemerlang, kita perlulah mahir dalam bidang kita. Kita perlu menguasai bidang kita itu dengan sehabis baik. Dan kita selalu menjadi pakar rujuk kepada anak didik kita, okey, kepada rakan-rakan kita, dan cara pengajaran kita itu ternyata berbeza, ternyata menyeronokkan dan sentiasa akan ditunggu-tunggu oleh anak didik kita ya. Jadi kalau kita melaksanakan PDP yang biasa-biasa sahaja, jadi jemaah nazir ini, mereka ini akan datang dan mereka dah selalu melihat keadaan, memantau bagaimana melaksanakan PDP. Mereka dah tahu cara ini mungkin cara yang biasa ya. Jadi Nora cadangkan bahawa kita menyimak kembali, kita boleh bertanya kepada yang lain, mendapatkan idea untuk menghasilkan satu PDP yang menarik. Dan perlu diingatkan bahawa apabila pencerapan itu berlaku, sediakanlah RPH, okey, rancangan pelajaran itu yang komprehensif, yang menampakkan anda dapat menghasilkan idea, menyerlahkanlah anda sebagai seorang yang cemerlang dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan yang ke-10 ialah personality. Seorang guru cemerlang tak boleh rasa kelang kabut, tak boleh emosional, tak boleh mengawal kelas. Jadi itu adalah antara personality yang diri yang boleh dilihat oleh orang yang datang menilai kita ya. Jadi personality ini sebenarnya boleh dikaitkan dengan diri kita lah ya. Apa yang kita selalu fikirkan, apa yang selalu kita buat. Dan jemaah nazir biasanya akan mendengar daripada pihak pengurusan, daripada rakan sejawatan maupun daripada anak didik kita ya. Mereka ni akan bertanya tentang personality kita, bagaimana keadaan kita sewaktu bersama-sama dengan mereka ya. Jadi keadaan ini kadang-kadang mereka ni tidak menipu ya. Jadi personality itu penting kerana itu adalah antara elemen penting sebagai seorang guru cemerlang dan pensyarah cemerlang yang ada satu aura ya, yang Nora boleh kata aura yang bagus yang boleh menjadi suri teladan kepada semua. Baiklah, segala informasi yang Nora sampaikan itu adalah berdasarkan daripada perspektif Nora sendiri, iaitu berdasarkan kepada pengalaman dan juga pengetahuan yang pernah Nora lalui. Itulah tadi 10 punca kita gagal dalam permohonan sebagai guru cemerlang dan juga pensyarah cemerlang. Selepas ini Nora akan kongsikan lagi ataupun memberikan infak ilmu lagi tentang persediaan kita untuk memohon sebagai guru cemerlang dan juga pensyarah cemerlang, khusus untuk pendidik di luar sana. Fokusnya mungkin kepada penyediaan pengisian borang, kemudian penyediaan dokumentasi, persediaan untuk penilaian dan juga persediaan soalan-soalan temu bual ataupun temu duga sehinggalah ke peringkat grade hasil.
Terima kasih atas perhatian anda terhadap infak ilmu dan informasi yang disampaikan dalam siri kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Salam perkenalan daripada Nora di YouTube channel Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.